Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Salih Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, dan ke-14 daripada fardu sembahyang itu sujud yang kedua. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan fardu-fardu sembahyang, maka sambung kata dia dan ke-14 daripada fardu sembahyang itu sujud yang kedua. Jadi menurut musannif, beliau memisahkan antara sujud pertama dengan sujud kedua dikirakan fardu yang lain. Kalau pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, sujud pertama, sujud kedua dikira sebagai satu rukun. Tidak dikira rukun yang berlainan. Dan sujud kita telah bahas panjang lebar pada minggu lepas. Tak ada ulang sinilah. Dan adalah kaifiatnya, kaifiat sujud itu. Betul lah. Dan syaratnya, syarat sujud itu seperti sujud yang pertama. Hak dululah. Dan ke-15 daripada fardu sembahyang itu tumakninah, iaitu tumakninah di dalam sujud. Ini sujud yang kedua lah. Tu dia tulis. Di dalam sujud yang kedua. Dan baginya, jadi tumakninah ni ialah diam anggota qadar subhanallah. Itu untuk membezakan posisi rukun sekarang dengan posisi rukun yang sebelumnya. Maka diletakkan tumakninah. Dan baginya, bagi tumakninah dalam sujud kedua itu satu syarat. Itu satu syarat sahnya. Iaitu syarat itu tetap segala anggotanya anggota seorang. Tetap segala anggotanya anggota seorang, iaitu ketika sujud. Habis. Tu tak payah duk bahas lah. Panjang dah tu. Dah bahas minggu lepas dah. Baca je lah. Dan ke-16 daripada fardu sembahyang itu duduk bagi tahiyat akhir. Duduk bagi tahiyat akhir. Jadi boleh baca dua lah. Boleh panggil dengan dua nama. Tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Kalau tahiyat akhir kerana berdasarkan daripada ambilan orang Melayu kita pada ayat pertama tasyahud, iaitu at-tahiyyatu. Jadi tahiyat. Tahiyah ni mana? Penghormatan. Kalau yang tasyahud pula, tasyahud. Tasyahada ya tasyahadu tasyahudan. Tasyahud ambil daripada kalimah tu. Kat belakang tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali kita bahas lah. Sekarang lah bahasnya. Jadi duduk antara dua sujud ni, dia kata apa? Bukan. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir ni, kalau kita faham tahiyat akhir dan tasyahud akhir ni, dia kata rukun, maka timbul kemusykilan.
Kemuskilan kat mana? Bila kata tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir, mesti ada tasyahud awal. Jadi adakah semua semayang ada tasyahud awal? Tak ada. Semayang subuh tak ada tasyahud awal. Semayang subuh terus tasyahud akhir. Semayang Jumaat tidak ada tasyahud awal. Semayang Jumaat terus tasyahud akhir. Semayang sunat 2 rakaat tidak ada tasyahud awal, semuanya tasyahud akhir. Jadi timbul kemuskilan lah bila dia kata rukun yang seterusnya ialah duduk tasyahud akhir. Seolah-olah ada tasyahud awal. Seolah-olahnya begitu. Jadi macam mana ulama nak menyelesaikan kemuskilan tersebut? Para ulama sebut, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, jadi kita boleh tolak kemuskilan tersebut dengan kita kata duduk yang mengiringi salam. Duduk yang selepasnya salam, itulah rukun. Jadi tak kisahlah dia tu pada rakaat kedua ke, pada rakaat keempat ke, rakaat ketiga bagi maghrib ke, mana-mana rakaat lah. Yang mana kalau dia lepas tasyahud tu akan beri salam, dia panggil tasyahud akhir. Ataupun dia panggil rukun sembahyang. Iaitu duduk yang mengiringi selepasnya salam. Duduk tu lah. Itulah makna tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Bukan tahiyat akhir dengan makna, adakah tasyahud awal ataupun tahiyat awal? Tak ada. Tak semestinya tasyahud akhir itu kita sabit tasyahud awal. Itu jawapan yang pertama lah. Itu jawapan yang diberikan kalau kita timbul kemuskilan tersebut. Cumanya ulama sebut, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, senang cerita kita jadikan tahiyat akhir itu sebagai satu nama. Satu nama khas. Tanpa kita kaitkan tasyahud akhir ni timbul kemuskilan. Tasyahud awal ada ke tak, tak payah. Terus kita kata tasyahud akhir itu adalah satu nama bagi rukun sembahyang. Habis. Satu nama bagi rukun sembahyang yang namanya tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Kalau mengaji kaedah dia panggil jadikan dia isim alam. Selesai. Bila isim alam ni tidak perlu kepada makna. Macam contoh nama orang tu Jauharatut Tauhid. Contohlah nama orang tu Jauharatut Tauhid. Jadi tak payah nak bahas dah. Jauharah tu permata, tauhid tu mengesahkan Tuhan. Tak payah dah. Itu memang satu nama bagi dia. Selesai. Tak payah dah bahas makna. Jadi tak payah duk bahas dah makna tasyahud akhir ni, makna ada tahiyat awal ke tak? Tak payah. Tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir ialah satu nama yang khusus bagi rukun sembahyang yang berada ketika mana duduk yang selepasnya ada salam. Selesai. Okay. Itu duduk tasyahud akhir. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan duduk di dalam membaca selawat. Selawat ketika tasyahud akhir. Selawat ketika tasyahud akhir mesti wajib duduk juga. Mana tidak sah selepas dia tasyahud itu dia selawat dalam keadaan berdiri. Tidak sah. Kerana itu rukun. Dan duduk di dalam memberi salam. Ketika beri salam juga wajib duduk. Itu rukun. Kalau dia beri salam dalam keadaan berdiri tak sah. Dia tasyahud ketika duduk, dia baca selawat duduk, ketika berdiri dia bagi salam. Tak, itu tidak sah. Kerana rukunnya adalah duduk ketika memberi salam. Salam tu salam yang pertama, kerana itu rukun. Salam yang kedua hak tu sunat. Pandang kiri kanan hak tu sunat, bukan rukun. Dan bagi duduk ni dua syarat. Pertama, duduk betul. Duduk betul ni makna kita tegakkan tulang belakang kita lah. Duduk betul, tak bongkok. Tidak dalam keadaan hampir sujud. Mestilah kita berdiri, duduk betul gini. Makna kita tegakkan tulang belakang kita. Semampu mungkin lah. Kalau dia tu memang pesen orang bongkok dah, hak situlah hak dia. Kita pesen normal, pesen kebiasaan sihat ni, maka kita tegakkan tulang belakang. Kemudian kata musannif, keduanya sahaja duduknya, duduk tasyahud itu ataupun duduk tiga tadi lah. Tasyahud akhir, duduk dalam baca selawat, duduk dalam memberi salam. Dia dalam keadaan ada qasad. Bukan duduk tu kerana terkejut, kena mercun bola, bukan. Dia duduk tu dengan qasad, memang nak duduk tasyahud akhir. Kalau tidak ada qasad, kena patah balik sujud, kemudian duduk semula. Kena ada qasad sujud. Itu syarat sah untuk duduk tiga tadi.
Dan ke-17 daripada fardu sembahyang itu membaca tahiyat yang akhir. Duduk tahiyat akhir satu rukun, membaca tasyahud akhir satu rukun yang lain. Jadi kalau tahiyat ni asal ambil daripada at-tahiyyatu lillah. Itu kalau sekurang-kurang tasyahud lah. Kalau yang sempurna yang kita duk baca tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sampai habis. Dan tasyahud ni pada asalnya ialah nama bagi dua kalimah syahadah. Nama bagi dua kalimah syahadah dia panggil tasyahud. Dan dalam tasyahud ni ada dua kalimah syahadah. Jadi sempurna daripada penamaan bagi kalimah syahadah itu at-tasyahud, maka dipanggilkan tasyahud. Cuma beza ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal, 2 rakaat tu. Rakaat kedua, tasyahud akhir, ketika mengiringi salam. Dan juga apabila disebutkan tasyahud, tasyahud ni biasanya kalau selain semayang akan merujuk kepada dua kalimah syahadah, asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu Di tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir ni dia bukannya ketika mana Nabi SAW terima semayang terus ada tasyahud akhir, tidak. Bahkan tasyahud akhir ini disyariatkan, difardukan, dijadi rukun ketika kurun yang kedua hijrah. Kurun yang kedua hijrah barulah difardukan untuk membaca tasyahud akhir. Namun begitu sebagian ulama kata bukan kurun yang kedua, kurun yang lain. Itu berdasarkan hadis daripada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia kata dulu kami pernah membaca ketika tasyahud, kami dulu difardukan. Kami dulu makna sebelum tasyahud ni. Kami dulu difardukan baca gini. Assalamu ala Allahi qabla ibadih. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Tu cara ketika mana di akhir. Tu bukan tasyahud yang kita baca lah. Kemudian selepas daripada tu Nabi SAW pun tegur kata la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kamu berkata assalamu ala Allah. Kerana Allah Taala itulah assalam, fa innallahu huwas salam. Lepas tu kata apa? Lepas tu kata at-tahiyyatu lillah sampai habis. Ketika itulah baru disyariatkan membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir disyariatkan, difardukan pada tahun kedua hijrah. Jadi sebelum membaca tasyahud akhir itu difardukan ada benda lain, iaitu assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril dan sebagainya. Itu menunjukkan dalil kata fardunya bacaan tasyahud. Kerana jelas Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebut kami difardukan dulu. Difardukan dulu. Maksudnya sebelum daripada tasyahud sekarang. Maka itu maksud bahawasanya tasyahud akhir itu adalah fardu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dan baginya bagi tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir ni 12 syarat. Syarat-syarat sini syarat sah. 12 Jadi kena perhati kalau tak ada salah satu ni tak sah tasyahud akhir. Bila tak sah tasyahud akhir tak sah sembahyang. Kalau tidak ulang. Syarat pertamanya hendaklah ada ia seorang memeliharakan daripada segala hurufnya, huruf tasyahud atau tahiyat akhir. Pelihara huruf ni makna kita menyebut huruf dengan makhraj yang betul. Tidak tertukar. Ha jadi ha jadi ha, ta jadi ta jadi ta. Macam tajwid lah. Baca Quran tu. Kerana dia akan mengubah makna. Bila mengubah makna, maka tu bukan tasyahud yang disyariatkan. Dan adalah huruf tahiyat yang wajib itu 111 huruf. 9 silap. 109 huruf. 109 huruf. Tu kira sendirilah balik rumah. Dia bila kata tasyahud, maksudnya tasyahud yang wajib. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang wajib.
Kalau kita baca tu, itu akmalut tasyahud. Tasyahud yang paling sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu balik kira sendirilah. Keduanya memeliharakan tasdid bagi tahiyat akhir. Tasdid dia. Iaitu tasdid tu 13 tasdid bagi tahiyat akhir. Ada 13, banyak kok. Jadi kena jaga tu. Jadi tidak boleh, tasdid ni lawannya takhfif. Tasdid ni lawannya takhfif. Takhfif ni tidak mentasdidkan lah. Contohnya Muhammad, dia baca Muhammad. Muhammad tu tidak tasdid. Dia Muhammad. Ni macam mengaji tajwid lah. Macam baca Quran lah. Kerana tidak tasdid, kena tasdid. Wajib untuk memelihara tasdid. Begitu juga perlu memelihara hamzah ketika mana sebut ayyuhan nabi. Hamzah tu, hamzah dia panggil hamzatul qat'i. Hamzah yang ada butir tu hamzah qata' dia panggil. Hamzah yang jelas. Kena sebut ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kena jelas tu. Kalau tak ada tidak sah pada pandangan mu'tamad tasyahud dia. Kalau tasdid tidak bertasdid, maka tidak sah dia punya tasyahud menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Sama ada dia waqaf ataupun dia wasal, sambung. Jadi ayyuhan nabi, ada dua tu, satu hamzah, satu tasdid pada an-nabi. Ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi. Kalau ayyuhan nabi, tak sah. Kerana tidak ada tasdid pada nun. Ayyuhan nabi. Tidak boleh meninggalkan tasdid dan hamzah menurut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Tetapi lagi satu tasdid lagi, ada lagi yang menyebabkan dia tu tak sah tasyahud dia, iaitu pada kalimah alla ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kalau dia baca ashhadu an la ilaha illallah, tidak sah. Tidak ada tasdid. Ashhadu alla, bukan an la. Alla. Idgham bila gunnah. Allah bukan an la. Bukan an la tapi alla. Gitu. Begitu juga tidak boleh menggugurkan sabdu pada Muhammadur Rasulullah. Jangan baca Muhammadun Rasulullah, itu tidak sah. Kena baca Muhammadur Rasulullah. Kena jelaslah, itu atas pandangan mu'tamad. Namun begitu, pada kalimah Muhammadur Rasulullah, kata setengah ulama, kalau orang awam sebut Muhammadun Rasulullah, dimaafkan bagi orang awam yang tak belajar lagi. Yang belajar tak boleh lah. Bila sebut orang awam ni, orang jahil. Orang yang jahil ataupun orang yang baru belajar. Tu orang awam. Lawannya orang alim. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketiga, memeliharakan barisnya baris tahiyat akhir. Baris kena jaga juga. Baris atas kena baris atas, baris bawah kena baris bawah. Jangan baris depan dibaca baris atas. Tambah kalau di belakang huruf, di belakang kalimah, kerana dia membabitkan nahwu. Silap baris, silap makna. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau dia baca wa kallamallaha Musa taklima, mana Musa bercakap dengan Tuhan, bukan Tuhan cakap dengan dia. Ubah baris dia. Jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih dengan fa'il tukar. Pembuat dengan mangsa tukar. Siapa yang cakap dengan siapa ni? Wa kallamallahu Musa, Allah bercakap dengan Musa. Kita pergi baca wa kallamallaha Musa. Musa bercakap dengan Allah, bukan Allah cakap dengan dia. Bila tukar makna, maka hukumnya haram. Kemudian kata musannif dan habis. Lepas tu keempat,
Mana tadi? Maka jika dibaca, no dia. Memeliharakan barisnya. Maka jika dibaca dengan bacaan wasal, wasal ni sambung. Dia tak berhenti lah. Kalau baca dengan wasal, 78 barisnya. Baris tahiyat akhir. Pergi kira sendiri. Kalau mati, makna tak ada lah baris belakang tu. At-tahiyyatu lillah. Jadi ha tu tak kira. Tapi kalau kira sekali, kalau wasal, at-tahiyyatu lillahi, sampai habis. Jadi hi tu baris ya. Tak iskan, tak sukun, tak mati. Keempatnya, memeliharakan pada segala maknya. Mak tasyahud akhir. Mak pun ada juga. Mak ni dari sudut nisbah satu harkat, dua harkat. Sebab kalau benda yang dibaca dua harkat, dibaca satu harkat, berubah makna. Berubah apa? Berubah makna. Satu harkat dibaca dua harkat dibaca satu harkat, berubah makna. Satu harkat baca dua harkat, ubah makna. Kena jaga mak dia, mak panjang lah. Panjang yang bukan panjang macam mak far'i tu bukan. Bukannya 4, 5, 6 bukan. Mak tu dari sudut panjang dua harkat. Jadi benda yang dua harkat baca dua harkat, benda satu harkat baca satu harkat. Macam takbir lah, Allahu Akbar. Tambah tadi, tak sah. Tu memakkan hamzah, memakkan ha, Allahu. Seolah-olah ada tambah waw. Allahu Akbar, tidak sah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Lepas tu, kelima, memeliharakan daripada segala idghamnya, idgham tahiyat akhir. Idgham pada kalimah Allah dengan Muhammadur ra. Bila gunnah. Idgham bila gunnah masuk. Bukannya tak ada idgham. Jadi idgham ni ada kaitan dengan sabdu lah dalam tahiyat ni. Allah, sabdu pun ada, idgham pun ada. Muhammadur, ada sabdu, ada juga idgham. Kat mana? Asyhadu anna Muhammadan. Apa tu? Itu kat mana tu? Tak boleh Tak boleh. Tok dimaafkan. Jadi maaf ni sebahagian masalah ya. Ubah baris tak pernah tengok lagi ada maaf. Kalau yang sabdu tadi pun yang Allah tu batal juga. Kalau Muhammadun saja ada qil, tu pun qil lah. Kata orang awam dimaafkan. Tapi pandangan mu'tamad batal. Orang awam ke orang alim batal. Tak sah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana tadi? Idgham. Okey, selesai. Jadi idgham bila gunnah. Keenamnya, ditentukan waw atafnya pada lafaz wa ashhadu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu. Kena ada wa. Tidak boleh tak ada wa. Kena ada wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena ada wa. Kalau tak ada wa, tidak sah. Dia ataf situ. Ataf ni kalau kita ni, sebenarnya panggil apa? Kata apa? Kata penghubung. Dan tu lah ataf. Kena ada wa. Jadi boleh baca 6 peseng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Ataupun buang asyhadu pada yang kedua.
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluh. Enam. Tu saja yang sah. Tak ada waw, tidak sah. Kalau tidak ada asyhadu yang kedua, sah lagi. Tak ada asyhadu yang kedua, sah lagi. Tu cara baca tasyahud pada syahadatain, dua syahadah tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan ketujuhnya dengan mualat. Ketujuhnya dengan mualat akan segala yang dibacanya, yang dibaca tahiyat akhir. Mualat ni berturut-turut. Jadi kalau ada di celah-celah tasyahud tu tidak ada benda lain, diucapkan benda lain, maka tidak sah, tidak dikira tasyahud tu. Kena ulang semula. Jangan bagi salam pula, bagi salam atas. Dia kena ulang semula. Jadi kalau di celah-celah tasyahud akhir yang kita baca tu, ada perkataan lain yang kita pergi sebut, kena ulang semula. Jangan teruskan, ulang semula supaya sah. Kemudian ada disebutkan ulama, kalau kita tambah ya pada ayyuhan nabi, assalamu alayka ya ayyuhan nabi, tak ada masalah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau kita tambah ya perkataan ya ayyuhan nabi, tak ada masalah. Begitu juga tak ada masalah kalau kita tambah wahdahu la syarikalah, tak ada masalah kok. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga. Tu tambahan-tambahan yang tidak ada masalah. Kalau nak buatlah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Betul? Mualat habis. Kedelapannya, tertib pada segala kalimahnya, kalimah tahiyat akhir. Tertib ni ikut aturan. At-tahiyatu lillah dulu. Assalamu alayka ayuhan nabi dulu. Lepas tu baru tasyahud. Tasyahud dah. Syahadatain itu, dua kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah dulu. Bahawa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tertib. Ikut aturan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan kedua kata tak perlu ikut tertib, asalkan tak ubah makna. Tu dia sebut dekat situ. Dia kata, dan kata setengah ulama, tiada wajib tertib pada tahiyat, yang ini pada tasyahud akhir, tetapi jangan mencederakan maknanya, makna tahiyat akhir. Tak ada masalah tidak tertib, tapi jangan sampai ubah makna. Contoh ubah makna, contoh ubah makna gini. Mana dia? Contoh ubah makna. Bukan. Ni contoh tak ikut tertib, tapi tak ubah makna. Contoh, assalamu alayka ayyuhan nabi, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tak ubah makna tu. Kena ambil mubtada khabar elok-elok lah. Ni mubtada ke mana, khabar ke mana, tak jumpa. Lah kali tak tahu makna. Subjek predikat habis longgar. Dia panggil subjek predikat lah kalau Melayu. Kita pun tak tahu dah mubtada tu subjek ke predikat. Kalau ubah makna contohnya, at-tahiyyatu alaikas salamu. Pelik tu. At-tahiyyatu lillah, dia pergi tambah alaika celah tu. At-tahiyyatu alaikas salamu lillah. Tu tak boleh lah. Jadi kalau dia sengaja buat begitu, batal sembahyang dia. Kalau sengaja dan tahu benda tu tak betul, dia pergi buat juga, batal sembahyang. Kalau tak sengaja, ulang balik lah. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, mana dia? Okey. Jika mencederakan maknanya, makna tahiyat akhir. Kalau dia tak ikut tertib tu, mencederakan makna, mengubah makna. Tiada sah tahiyatnya, tahiyat akhir. Tak sah tahiyat. Jadi tahiyat kita kata dah, tasyahud ni kalau yang wajib, yang paling kurang, at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau kita tambah assalamu alillah.
Lepas tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah yang kita tambah. Itu dia panggil tasyahud yang paling sempurna. Tasyahud yang paling sempurna. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kesembilannya dengan bahasa Arab. Kena bahasa Arab lah. Kalau tak mampu, terjemah. Tapi kita tak ada yang tak mampu, boleh cakap bahasa Arab lah kau. Cakap bahasa Arab lah sembahyang je. Cakap cakap Arab biasa tak tahu. Kesepuluhnya bahawa didengarnya seorang akan segala bacaannya bacaan tahiyat akhir. Ni macam bacaan rukun qauli yang lain. Rukun qauli mesti kena dengar di telinga. Kena dengar di telinga ni maksudnya ialah sekira-kira kalau kita duduk seorang diri sunyi-sunyi, kita keluar suara sikit saja. Dengar dah. Hak itulah yang kita baca dalam sembahyang. Walaupun derah kipas sekalipun tak dengar kita baca. Itulah qadar yang kita baca. Tak perlu untuk kerahkan suara. Ini sampai orang sebelah dengar. Kalau sampai orang sebelah dengar, maknanya dia tak belajar lagi. Ataupun dia belajar tapi tak reti, tak faham lagi. Apa maksud kataan mendengarkan bacaan pada diri sendiri. Dia nak test dia tu reti ke tak, tanya orang sebelah, tadi aku baca dengar. Kalau dengar tu, bukan dengar, gegar. Tu habis. Bukan dengar, gegar tu. Aku dengar macam aku pula kena tasmik. Tu tak lulus lagi lah. Kalau buat begitu, makruh. Kurang pahala sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-11. Dengan disahaja baca tasyahud tadi. Hujan kau. Akan segala yang dibacanya, yang dibaca seseorang. Sengaja, mana qasad lah. Dia baca tu bukan sasur, dia baca sungguh. Kalau sasur kena ulang mula kerana tidak ada qasad. Dia baca dalam keadaan tidak ada qasad. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mana dia? Dan ke-18 akan segala habis. Ke-12 dengan duduk ia seorang membaca tahiyat akhir. Ni tadilah. Iaitu tasyahud akhir dalam keadaan duduk. Dan ke-18 daripada fardu sembahyang itu membaca selawat. Habis selesai. Habis dah tasyahud akhir. Habis. Kemudian fardu yang seterusnya. Dan ke-18 daripada fardu sembahyang itu membaca selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sallu alaihi. Bukan. Kerana ada firman Allah Taala sebut sallu alaihi. Iaitu selawatlah kamu ke atasnya, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada suruhan itu wajib. Maka sallu tu satu suruhan. Selawatlah kamu. Tu suruhan. Suruhan tu wajib. Bila ada saja satu seruan, maka seruan tersebut wajib melainkan adanya dalil. Kalau selawat di luar sembahyang, maka tidak wajib. Sebahagian ulama saja kata wajib seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali wajib untuk selawat, itu mazhab Maliki. Yang lain daripada sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurang seumur hidup sekali. Itu mazhab Maliki lah, mazhab Syafi'i sunat ya. Kemudian dia kata, sebab apa selawat ni berada di akhir sembahyang? Kerana selawat ni doa. Bila doa ni layak berada di akhir. Doa ni layak berada di akhir sesuatu. Macam contoh kita buat majlis, akhir majlis tu sebelum pisah kita doa. Itulah yang layak dengan maqam doa tu. Doa tu berada di akhir. Maka sebab tu selawat berada di akhir, kerana selawat juga salah satu bentuk doa. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kalau selawat tu, sekurang-kurang selawat, Allahumma salli ala Muhammad, selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau paling lengkap, selawat Ibrahimiyah sampai fil alamin innaka hamidum majid.
Kena tambah Sayyidina ke tidak? Dalam madhab Syafi'i disebutkan bahawasanya sunat tambah Sayyidina. Kerana apa? Kerana mengutamakan adab. Pandangan kedua, pandangan kedua mengatakan tidak perlu tambah Sayyidina kerana mengikut apa yang warid dalam hadis Nabi SAW tak ada Sayyidina. Pandangan mu'tamad madhab Syafi'i yang pertama iaitu tambah Sayyidina kerana mengutamakan adab. Pandangan yang mengatakan tidak perlu tambah Sayyidina kerana mengikut warid dalam hadis, itu pandangan yang bukan mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Itu madhab lain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka adalah syaratnya syarat selawat itu seperti syarat pada membaca tahiyat akhir. Dululah. Hak 12 tu. Kena jaga makhraj hurufnya, kena jaga mat dia apa yang ada, kena jaga sabdunya dan sebagainya. Tetapi tiada di dalamnya, dalam selawat tu waw ataf. Tak ada lah. Waw tu tak ada. Selawat ya Allahumma salli ala Muhammad. Mana ada juga wa ala ali Muhammad. Tidak ada waw ataf. Tiada di dalamnya waw ataf. Tiada di dalamnya waw ataf ni nisbah wajib ni. Allahumma salli ala, betul lah. Tidak ada di dalamnya waw ataf tu nisbah hak rukun wajib. Sebab sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Mana ada waw. Tapi kalau kita selawat secara sempurna ada waw lah. Iaitu wa ala ali Muhammad sababi. Kemudian dan wajib menentukan dengan lafaz salli dan lafaz Muhammad. Salli saja, tidak boleh tambah lain. Maka tiada sah ditukarkan dengan lafaz salim. Salim mesti tu tulis. Salim lah. Fi'il amar ataupun rahima. Dan pada lafaz Muhammad ditukarkan dengan Ahmad atau Toha atau barang sebagainya. Walaupun tu nama Nabi SAW, tapi tak boleh kerana itu yang datang warid Muhammad. Jadi mazhab Syafi'i ni tak ubah-ubah ikut suka. Dia ada dalil belaka. Siapa kata mazhab tak ada dalil itu, dia tak reti dalil itu apa, tak reti mazhab tu apa. Jadi kena tetapkan salli dengan Muhammad, tidak boleh ubah. Dan ke-19 daripada fardu sembahyang itu memberi salam. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.